Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan uh, subjek akidah Islamiah yang bertajuk Zoroastrianism ataupun nama Arab dikenali sebagai Majusi. Nama saya Muhammad Zaid Razali, nombor matrik kad saya 2023225866. Lecturer saya bernama Dr. Muhammad Nur Azri Muhammad Zaini. Pengenalan. Uh, Agama Zoroastrianism atau Majusi muka ajaran orang yang dikenali sebagai Nabi bernama Zoroaster yang berbangsa atau berbahasa Parsi. Zoroastrianism ialah salah satu agama teologi yang terawal di dunia. Ia adalah agama Iran yang mempunyai ontologi monoteistik dan kosmologi dualistik baik dan jahat. Ia mengangkat aura Mazda, ketuhanan yang tidak cipta dan bijaksana, kepada status makhluk tertingginya. Avesta, kitab suci dan upacara penyembahan adalah sebahagian daripada agama. Ajaran utama Zoroastrianism terdapat dalam kitab suci mereka yang disebut Avesta, yang merangkumi himpunan teks-teks kudus termasuk Gathas. Himpunan puisi-puisi ini dikaitkan dengan Zoroaster. Aura Mazda yang dianggap sebagai dewa tertinggi dalam kepercayaan Zoroastrian adalah sumber utama penyembahan dalam agama ini. Aura Mazda dipandang sebagai simbol kebijaksanaan, kebaikan dan keadilan. Seterusnya, apa itu syariat? Syariat adalah istilah dalam bahasa Arab bermaksud hukum dan aturan dalam agama. Syariat merujuk pada panduan, moral, ritual, etika serta norma-norma kehidupan sehari-hari. Prinsip teras termasuk penyembahan Aura Mazda sebagai dewa tertinggi, penekanan pada kelakuan praktika dan kepercayaan dalam kehidupan di dunia antara melakukan kebaikan dan kejahatan. Syariat Zoroastrianism, etika, perayaan, mazhab, kematian dan ibadah. Perayaan adalah peristiwa dan peringati dan hormati oleh suatu masyarakat. Perayaan dalam konteks keagamaan, perayaan sering terkait dengan ritual, upacara dan festival yang menghormati keyakinan atau kepercayaan tertentu. Sementara dalam aspek budaya, perayaan termasuk festival muzik, pameran seni atau peringatan tradisional warisan budaya. Dalam Zoroastrianism atau kepercayaan Majusi, terdapat beberapa perayaan utama yang dirayakan oleh pengikut-pengikutnya. Perayaan seperti Nauruz, upacara Mitras 25 Aspan Durmah, Hari Rabu pada akhir bulan Safar. Hari perayaan Nauruz dirayakan sepenuh musim bunga, juga ini sebagai perayaan musim bunga. Penganut agama Majusi merayakan ini dengan menyalakan lilin, menggunakan api dan lampu di rumah. Cara ini menyambut kedatangan cahaya Mitra yang menurut kepercayaan mereka membebaskan dari kejahatan dan mengalahkan Agromanyu. Cara Mitras 25 Aspan Durmah. Cara Mitras 25 Aspan Durmah iaitu merupakan perayaan ini sambut dengan cara menyalakan pelbagai jenis lilin yang berwarna-warni. Mereka juga menyediakan pelbagai jenis hidangan. Di samping itu, mereka menyalakan unggun api dan mengunjungi tempat-tempat suci. Di sana mereka akan menyanyi bersama-sama bagi memuja Mitra. Hari Rabu pada akhir bulan Safar untuk mengenang saat Mitra membebaskan dari gangguan dan 6 pembantunya. Perayaan ini melibatkan menyalakan kayu bakar diikuti dengan seluruh keluarga yang melompati api tersebut sebanyak 7 kali. Hal ini dianggap sebagai momen kebahagiaan dan keselamatan dalam kepercayaan mereka. Seterusnya Maharajana atau Maharajan. Maharajana adalah upacara penyucian rumah. Hari perayaan ini jatuh pada hari ke-6 pada awal musim dingin. Mereka akan menyambut hari ini dengan menyirami rumah-rumah kediaman masing-masing. Upacara ini dilakukan bagi memohon keberkatan daripada Nuraha, Mazda dan Mitra. Seterusnya berkaitan mazhab. Mazhab merujuk pada aliran atau cabang pemikiran dalam suatu agama yang mencerminkan perbezaan atau dalam tafsiran, praktik, kepercayaan dan atau penekanan pada aspek tertentu dalam ajaran agama. Dalam konteks keagamaan, mazhab menunjukkan variasi dalam pemahaman terhadap teks suci, tradisi atau pengalaman keagamaan yang mengakibatkan perbezaan dalam praktik ritual, aturan, kepercayaan dan pendekatan spiritual antara kelompok-kelompok yang berbeza dalam antara mazhab yang terdapat dalam agama Zoroastrianism ini seperti Mazdaism, Mitraism. Mazdaism dikenali sebagai aliran Magi atau Majusi yang dipimpin oleh kaum Magi. Mazdaism jadi pelopor konsep dualisme, mencari keberadaan Ormus dan Ahriman atau arwah Mazda Agromanyu. Ormus adalah tuan matahari yang memberikan cahaya dan kehidupan pada dunia. Dilambangkan dengan api suci, sementara itu Ahriman adalah kekuatan kejahatan yang selalu menghasut dan menyebabkan kebencanaan. Dua kekuatan ini saling berlawanan dan perang melalui kehidupan yang manusia dengan masing-masing. Memiliki pembantu, Spenta sebagai pembantu Aurora dan Devas sebagai pembantu Ahriman. Mitraism adalah satu gerakan yang bukan berasal dari Mazdaism. Pengaruhi oleh budaya Yunani, Mitraism mengambil elemen dari Mazdaism dengan mengangkat Mitra sebagai Tuhan yang kuasa mutlak yang dikenal sebagai Zeus atau Tuhan Matahari. Pusat pilihan dalam Mitraism adalah Mitra. Meskipun tidak berhasil mendapatkan pengaruh di Persia, Mitraism berkembang luas di wilayah Asia Kecil dan Romawi atau Rom.
Seterusnya mazhab Asy'ari iaitu Manichaeism menggabungkan keyakinan mazhab Islam dan Kristian. Hal ini masih mengekalkan kepercayaan kepada kuasa dualisme iaitu mereka mengingkari kewujudan kuasa terang dan kuasa gelap. Tapi mereka menganggap Nabi Isa sebagai kuasa terang yang wajib disembah. Arah ini dipelopori oleh Manes yang berasal dari keturunan bangsa Ekbatana, bahagian utara Sungai Tigris. Beberapa ilmu dan pendidikan yang baik daripada bapanya semasa kecil. Selanjutnya kita akan bercakap tentang kematian. Penganut agama Zarathustra percaya selepas meninggal dunia, nyawanya tidak pergi jauh daripada jasad. Selepas 3 hari, barulah nyawanya pergi meninggalkan jasadnya. Sekiranya roh itu adalah roh orang suci, akan datang angin yang wangi dan membawa roh itu kepada seorang gadis yang cantik. Sekiranya roh itu adalah roh yang orang jahat, roh itu akan membawa oleh angin yang busuk kepada seorang gadis yang sangat buruk sebenarnya. Sebenarnya perempuan yang cantik dan buruk itu adalah gambaran amalan-amalannya semasa hidup di dunia. Oleh kepercayaan ini, penganut agama ini mengadakan upacara-upacara keagamaan pada hari ketiga selepas kematian seseorang. Zarathustra mengajarkan 4 unsur alam yang dianggap suci: api, udara, air dan tanah. Api dianggap suci kerana melambangkan kesucian tanah. Udara dijaga dari keterturan, sedangkan air yang mengalir dijaga kebersihannya dan dilarang dicemari. Tanah juga dihormati, dilarang buang najis atau bahan kotoran ke dalamnya. Mereka tidak membakar, menghanyutkan ke air, mengubur atau membiarkan mayat di kawasan terbuka kerana takut mengotori udara dan tempat. Menara besar tanpa atap untuk meletakkan mayat. Seterusnya, ibadah. Ibadah merujuk pada segala cara dan bentuk pengabdian dan penyembahan kepada Tuhan atau kuasa rohaniah dalam agama. Ibadah juga melibatkan moral dan sikap yang mencerminkan ketakwaan, ketaatan dan pengabdian kepada agama atau kepercayaan spiritual. Boleh bersifat formal seperti ritual keagamaan atau informal seperti amal kebajikan dan tingkah laku etika dan kehidupan. Kebakaran ini dikendalikan oleh imam, terutama terdiri daripada doa yang dipanjatkan kepada Ahura Mazda, memohon bantuan dalam jalan kehidupan yang soleh dan ada pada masa ini. Pada kehidupan yang soleh dalam mengelakkan godaan. Satu-satunya bentuk pengorbanan yang ada pada masa ini ialah persembahan cendana kepada api suci yang menyala selama-lamanya di kuil api Zoroaster. Kebakaran ini dikendalikan oleh imam yang dilatih khas untuk tugas mereka dan yang memakai topeng pemerahan di muka mereka supaya nafas mereka tidak mencemari api suci. Supaya mencemari api suci. Yang jelas sepanjang tahun Zoroastrian melawat kuil api, menawarkan seikat kayu cendana dan menerima abu api suci. Antara ibadah yang dilakukan oleh mereka iaitu doa dan upacara api. Upacara api dianggap suci dalam Zoroastrianism dan digunakan sebagai simbol keahlian Ahura Mazda. Upacara api melibatkan pemeliharaan api suci di dalam kuil atau tempat ibadah dengan pengikut yang bersujud dan melakukan doa selama upacara. Seterusnya, amal kebaikan, sembahyang harian, upacara yasna, upacara gambar. Sembahyang harian mengikut Zoroaster diarahkan untuk melakukan sembahyang harian pada waktu-waktu tertentu, terutama ketika matahari terbit dan terbenam. Waktu sembahyang ini dianggap sebagai momen spiritual yang penting dalam sehari. Upacara yasna adalah sesuatu upacara terutama Zoroastrianism yang melibatkan ritual membaca teks suci dari Avesta. Upacara gambar adalah serangkaian upacara perayaan yang diadakan setiap 3 bulan untuk memperingati ciptaan dunia oleh Ahura Mazda. Upacara ini melibatkan berbagai aktiviti keagamaan termasuk doa, persembahan dan perayaan bersama. Etika Zoroastrianism. Asas bagi kebanyakan etika dan penyembahan Zoroaster adalah pemahaman tentang kesucian unsur-unsur bumi, api, air dan udara. Apa sahaja melanggar atau cemarkan unsur suci ini adalah fasik. Mereka telah mencemarkan bumi atau air dengan najis, mereka dikenakan hukuman keras yang luar biasa. Juga mengajarkan perkataan terhadap umata, hukta dan havashta, pemikiran yang baik, perkataan yang baik dan perbuatan yang baik. Doa mereka adalah mulai dengan sekarang izinkan saya berdiri teguh untuk pemikiran yang baik, perkataan yang baik dan perbuatan yang baik. Yang mesti difikirkan dengan baik, mesti diucapkan dengan baik dan mesti dilakukan dengan baik. Kesimpulannya, berdasarkan dapatan kajian maklumat diperoleh, pengkajian banyak beberapa cadangan. Contohnya, umat Islam perlu menghormati ajaran agama lain. Selain itu, mengujusi mengajar penganut yang berfikiran baik, berkata baik dan melakukan perkara yang baik. Hal ini boleh dilaksanakan oleh penganut agama lain, termasuk kita sebagai penganut agama Islam. Samping itu, kita sebagai orang Islam perlulah berhati-hati dalam mencari maklumat dan membezakan agama amalan agama Islam dan Majusi. Hal ini kerana sebahagian kepercayaan dan amalan agama Majusi adalah lebih kurang sama dengan agama Islam. Bagi mengelakkan berlaku terbiasanya dan salah faham kepada umat Islam, oleh itu umat Islam perlu selidik terlebih dahulu sebelum mengeluarkan dan menyebarkan maklumat berkaitan di media sosial dan khalayak ramai. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada Ustaz yang saja mendengar. Sekian, terima kasih.